kerana dikawal ketat oleh para malaikat. Lalu sahabat Nabi tanya, ayu ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah? Makanan apakah Allah Ta'ala buat untuk orang mukmin pada zaman tersebut ya Rasulullah? Makanan berapa? Dah makanan semua duk didajar belaka. Nak makan berapa orang mukmin tiga tu? Jawabnya Nabi, at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan ketika tunya ialah tahlil. Tahlil ni apa tahlil? Halala yuhallilu tahlilan ay qala la ilaha illallah. Itu tahlil. Mak tu belak kalau kata tahlil bid'ah ya belak. La ilaha illallah bid'ah kok mana? Dak sini. Nabi kok mari bawa la ilaha illallah bid'ah kok mana? Kata bid'ah tu kalau buat lepas orang mati. Oh, lagu tu ah. Jadi kalau orang mati tak boleh la ilaha illallah ke mana? Nah. Tu karuk-maruk belakang tu. Nah, la ilaha illallah tu Nabi lah bawa tahlil. Jadi nanti akhir zaman bila Dajjal pergi, orang panggil esek makanan ni duduk di tangan Dajjal belakang. Tikotunya makanan untuk orang mukmin tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah wong kenyai dah. Tu tengok. Bagi orang mengaji ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah, bila baca hadis-hadis serupa ni, seperti ni, tak ada rasa pelik ke apa. Kenapa? Kerana perkara tu harus pada akal. Bukan mustahil pada akal, tidak. Harus pada akal. Walau mustahil pada adat. Pada adat ni mustahil lah. Tak ada lagi setakat ni kita pergi jamu yang tahlil ke orang ajak tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah kat dengan 100 keliling. Lepas tu pakai senyap. Mana tu rumah tak ada nasi khabu apa? Kenyai tu la ilaha illallah wa ala tu ni. Hai tak ada lagi lah pada adanya tu rumah hakak lah nasi biryani ko tu ni. Nasi khabu ko, nasi dagang ko, nasi apa tak kira lah. Asal tamu ni makan. Bos sudah makan 2-3 talak, sedawa. Hak sedawa tu bukan sedawa la ilaha illallah tu. Sedawa sebab naik ke darah makan nasi khabu, nasi biryani, nasi ayam kambing ni. Nah, di rumah orang buat tahlil. Nah. Tu hak adanya. Tapi nanti Allah Ta'ala buat perkara yang menyalahi adat. Mana? Subhanallah, subhanallah. Kenyai gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenyai begitu. Nah? Tu tengok. Nak dapat benda lagu tu, tak dapat kalau tidak istiqamah. Nah? Tu. Ni jangan kata nak alhamdulillah, subhanallah. Sebut pun tak betul. Ada setengah-setengah. Ada ni. Nak cepat sangat pergi ke mana tak tahu. Nah ilahana rabbana subhanallah. So ya betul berarti sebelah. Alhamdulillah. Kebak. Siap lah kata ni. Wajibut tajwid li kulli dzikrin. Wajib juga kena sebut betul. Tajwid maknanya sebut betul. Riayati makharijil huruf. Meraihkan tempat keluar huruf. Bagi tiap-tiap zikir. Zikir pun nak sebut betul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak cepat tak apa. Biar betul. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tak apa. Bukan duk suruh nasyid. Subhanallah, subhanallah. Tak lambat sangat lah gitu ni. Tak apa nak cepat. Biar betul. Dengan kita istiqamah, mulazamah buat gitu, mudah-mudahannya apa Imam Ghazali sebut? Mana? Wahalla dan memanis. Allah Ta'ala yang kita puji, yang Imam Ghazali puji itu ialah Tuhan yang memaniskan al-sinatal mu'minina, akan segala lidah-lidah orang mukmin. Memanih bidzikri, dengan zikrullah. Nah, tu lagu mana tak tahu manih ni dah. Manih ni manih tak serupa dengan manih gula, tak serupa dengan manih manisan, tak serupa dengan manih wah moktel, wah jambu, wah durian ke berapa, tak sama. Lagu mana manih ni tak reti nak royak. Kena pakai usaha biar dapat rasa juga. Nah. Sama tu lah wah durian, wah manih manisan, manih gula pun kita tak boleh nak cerita. Tak boleh nak hurai pada orang lagu mana manis tu. Melainkan orang tu sendiri kena tak lidah dia. Pak kat, lagu ni manisnya beza dengan manis ni contoh. Itu lagu tu samalah. Lagu mana manis zikrullah? Hamba tak manis pun, tak ada rasa gapo, pahit lepas mulut dak tu. Tu manis ni manis maknawi. Nah, manis maknawi. Hanya orang yang merasai dia dapat tahu, mengerti, mengecapi, merasai. Nah, tu malam yazuk
lam yadri. Siapa yang tidak mengecapi, maka dia tidak akan mengerti. Baik. Wa jalla khawatiral arifina bil fikri. Sambung lagi. Alhamdulillahillazi, bermula segala puji itu hak Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala ni allazi jalla khawatiral arifina bil fikri. Allah Ta'ala ni ialah Tuhan yang menyatakan, menjelaskan. Ataupun hak terjemah yang dalam kitab buku kita tu kata menjernih, boleh tak? Wa jalla, menyatakan, menzahirkan khawatiral arifi, akan segala lintasan-lintasan hati bagi orang arif. Bagi segala orang arif. Orang arif ni makna orang yang mengenal Allah Ta'ala, akan sebagai kenal yang meliputi haibah di batin hati dia. Itu dia panggil orang arif billah. Dia kerana makrifah ni ada dua. Satunya makrifah ammah, makrifat secara umum, kenal Allah Ta'ala secara umum. Hak tu fardu ain. Mananya pengajian dalam kitab-kitab sifat 20. Usuluddin, kitab ilmu akidah, ilmu tauhid, kenal sifat Tuhan. Allah mesti ada, tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya baharu alam ini, Allah mesti sedia. Baharu dia tentu tidak. Dalilnya baharu alam ini, Allah mesti kekal. Binasa Allah tentu tidak. Dalilnya alam ni berapa? Siapa? Khamsina aqidatan. Wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa khamsina aqidatan. Itu disebutlah kitab Kifayatul Awam bima yajibu alaihim min ilmil kalam. Kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali, guru bagi Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Syekhul Azhar. Apa wajib atas tiap-tiap mukallaf? Wajib itu makna fardu ain, talabul fi'li talaban jaziman. Tuntut, syarak tuntut kita buat sebagai tuntut yang putuh. Macam yang ngorek tadi lah. Tak boleh, saya tak minat semayang ngorek, insya' je saya minat. Dia tak kira minat tak minat ke ni? Kata ni, mesti putuh. Ngorek, insya', subuh, zuhur, asar, wajib fardu ain. Itu. Awak semaya, saya ngorek kurang sikit. Kalau insya-Allah lah berakhir lah juga. Subuh lagi tak berakhir. Kata ni. Zuhur, asar, bolehlah sikit-sikit. Mana boleh begitu? Bagai fardu ain tu. Sama ke? Ngaji ilmu tauhid, makrifah ammah, fardu ainin. Tak boleh kata, saya tak minat ni. Saya ke engineering je. Saya tak boleh. Dia doktor ke engineering ke, juruku bahar ke, siapa ke dia, hijau bagaimana, nego businessman ke, siapa tak kira. Hak ni wajib fardu ain. Sekira-kiranya Tuhan janji pahala kalau kita buat. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita buat, dijanji seksa kerana kita tak buat. Itu. Hak tu orang panggil makrifah ammah. Apa? Ya ayya'rifa khamsina aqidatan. Oleh bahawa mengenallah ia tiap-tiap mukallaf tu 50 simpulan bagi iman. Aqaidil iman, dia bagi simpulan bagi iman. Iman ni makna percaya. Lepas tu percaya kita tu kita kena sipu. Sipu wi kemah. Jangan sipu hak boleh buka bulat jangan. Sipu kemah, sipu mati. Siapa bila? Siapa mati? Gitu. Ada Allah, kita percaya tak? Percaya. Percaya lagu mana? Percaya mesti sungguh ada Allah. Betul gitu. Tak ada Allah, tentu tidak. Tak terima dengan akal kita, tentu tidak tak ada Allah. Itu. Itu orang panggil makrifat ammah. Ulama kita duk susun sifat 20 tu kan. Wi ngaji wi kemah. Kerana kita nak mati hak tu, hak soalan mula-mula tanya dalam kubur tu. Tu penyakit-penyakit gapo hak kita hadap di dunia ni hilang dengan sebab mati sakit jantung ke apa darah tinggi ke kecil manis ke gapo mati, habis mati tak ada penyakit tu. Berbangun di alam barzakh dalam kubur, muka nak kita tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tak boleh buat lolak batuk dah. Batuk ada awan lambat jawab. Ambo sakit jantung sikit naik ni. Kita mati tu. Tak boleh. Tak ada dah penyakit tu. Penyakit ada ni penyakit maknawi mana? Penyakit syirik, penyakit tu nifak, penyakit kupu, penyakit tu penyakit riak, wujud tu maknawi. Jadi kalau tak kenal Tuhan, tak kenal hukum sifat Tuhan, itu mana tak kenal Tuhan. Dah. Jadi orang-orang tutup guru ni dia kecek rekah.
Kenal Tuhan, kenal lagu mana? Bukan kenal zat sifat Tuhan, kenal hukum sifat Tuhan, hukum ketuhanan. Gitu. Tu sebab tu kalau Sayyidina Ali awwaluddin ma'rifatullah. Apa makna awwaluddin ma'rifatullah? Al-muhim fid din. Yang paling penting sekali dalam agama. Itu makna. Awal tu bukan hak mula-mula dah. Kerana dalam agama ni tak ada hak mana dulu, hak mana ke dia. Semuanya penting belaka. Semaya penting, puasa penting, zakat penting, tutup aurat penting. Semua penting. Tapi semuanya kita buat kerana siapa? Lillahi ta'ala. Kalau gitu, kenal Tuhan itulah hak paling penting daripada segala hak penting-penting. Penting belaka. Kena faham lagu tu. Jangan faham awaluddin, hak mula-mula sekali kena kenal Tuhan dulu. Jadi kalau tak kenal Tuhan, tak usah maya. Apa kata ni? Tu ada dia modok fitnah. Orang mengaji sifat 20 ni tak semaya. Apa? Dia tanya makcik apa tak semaya? Makcik tak habis lagi kenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah kata ni. Makcik mana tak tahu orang tu duk cerita lagu tu kata ni. Tak ada. Kalau ada orang mengajar lagu tu, cek sesat. Tak betul dah. Kenapa? Kerana ulama tak ada seorang pun syarah lagu tu. Awaluddin ma'rifatullah ay al-muhim fi amriddin. Yang paling penting dalam hijau agama. Semua penting. Hak paling penting sekali. Ma'rifatu bi ahkamil uluhiyati wa ahkami sifatil uluhiyah. Kenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Hukum ketuhanan mana? Yakni tiap-tiap zat yang nak mengaku kata diri dia Tuhan, mesti dia tu tak berajak gapo-gapo selain daripada dia, semua tak boleh lepas dengan dia. Itu tu logat Kelantan sebut. Nah. Kalau hak dalam Arab sebutnya, kalau hak bahasa Kuala Lumpur ni, terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat oleh tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya. Itu bahasa Kuala Lumpur dalam kitab. Hak Arabnya kata al-istighnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Itu. Ulama ambil mana tu? Ambil dipaham ayat Quran. Tuhan Allah Taala kata, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Itu. Hei manusia, kalian semua fuqara, fakir. Apa makna? Tak boleh lepas dengan Allah Taala. Nak mengatur berajak ke Tuhan, nak ketung berajak ke Tuhan. Kalau Tuhan tak peluluh ketung, kembung perut kita duk begitu. Nah, angin kembung kata ni. Nak gapo? Nak mengatur, nak tidur, nak cerah mata, nak segar tubuh, nak berjalan, nak diam, nak bercakap, semuanya tak boleh lepas dengan Allah. Allah huwal ghaniyyul hamid. Dia tak berajak gapo-gapo kamu. Nah, jika kata kita duduk semaya bayar puasa roh gapo taat ke dia ni kat gagah dia, menelan dia dah. Nah, kalau kafir sebuti bumi ni, semua makhluk Tuhan manusia ni kafir habis licin pun, Allah tetap tu Tuhan. Tak kesok, tak kurang sedikit pun ketuhanan Allah Taala tu. Gitu. Jadi jangan dok angkat kata kita duduk semaya bayar ni jadi gagah dia dah. Nah, manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Tuhan tak ambil manfaat dalam tiap perintah dia. Itu dipanggil hukum ketuhanan. Bahkan apa kau kita kata Tuhan tu mesti dia tak berajak apa-apa mulai tak boleh faham dia. Hukum ketuhanannya seperti itu. Keluarlah sifat 20 yang wajib kita i'tikad dengan wujud, 20 yang mustahil wajib kita i'tikad dengan istihalah. Nah, serta dengan dalil bagi tiap-tiap satunya, serta pula tahu perkara yang harus pada hak kudrat Allah Ta'ala. Nah, itu dalam bahasa sifat 20. Kemah tu orang panggil kita tu kenal Tuhan dengan makrifat ammah. Nah, duk buku lah akidah mak pacok. Lebih lagi pada tu, hak ni dia panggil makrifah khassah. Mana? Orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan secara khusus. Lagu mana? Kenal Tuhan secara khusus. Yakni kenal dia tu tidak sebatas pegangan. Nah, bahkan merasa kewujudan Allah Ta'ala. Itu. Macam kita contoh beza orang rasa dengan orang pegang. Iktikad saja. Bawa kereta cung degum, ada pocik langgar kereta kita kat belakang. Lagu mana? Kalau orang tu jenis makrifat ammah saja tu orang, mana pocik? Mata tengok mana?
Tak nampak kereta kita besar gajah kita semua ni. Nah. Tu tengok marah gitu. Nah. Pak cik kata sobar weh. Nah, Tuhan belaka ni tak gedenya. Iyalah, Tuhan belaka kereta hangpa siapa nak ganti? Mana iya tu yang mengaku Tuhan belaka. Mau ada lagi akidah tu. Ni. Tapi gak dak sobar lah weh. Nah, tu tidak radi tu billahi rabbah. Kalau orang hak arif billah dak gitu orang tak ada marah dia. Itu orang kereta dekat senyum tengok. Apa? Semuanya ma raaitu syai'an illa wa raaitullaha fi. Tu kita pun pada kecek ni tak leh jangan ada uji lah gitu. Tidak melihat olehku dengan mata kepalaku akan sesuatu illa melainkan wa raaitullaha fihi, melainkan mata hatiku nampak perbuatan Allah pada sesuatu tersebut. Atau tauhid af'al. Tuhan lah kau. Jadi dia puji maki sama. Itu. Kayak kita lain, kayak orang puji gak luah, lu baidung ngak senge poker busuk gitu deh ni. Ngak luah lu. Kalau orang maki gak, sepik lu baidung ngak beruk ni nak marah. Berarti ni. Hati kita kayak beza. Tak ada beza di dianya emas dengan arang. Nah, tak ada beza emas dengan arang, puji dengan maki. Nah. Orang kaya, orang miskin sama. Kenapa? Mata kepala dia tu memandang makhluk, tapi hatinya musyahadah perbuatan Allah. Ini orang panggil arif. Ni maknanya. Jadi Allah Ta'ala ni Tuhan yang menyatakan Jalla khawatiral arifin. Allah ni Tuhan yang menyatakan lintasan-lintasan hati segala orang yang arif billah bil fikri, dengan tafakkur, dengan mikir. Itu besar tu. Nah, tafakkaru sa'ah khairum min ibadati alpisanah. Nah, tafakkur, mana fikir sejenak, itu lebih baik daripada ibadat sunat 1000 tahun. Dengan tak mikir gapo satu pun tentang kekuasaan Allah, tentang Allah Ta'ala, tentang sifat-sifat Allah. Semaya hak sunat banyak, berasak berapi dahi, tapi hati dia kosong daripada tafakkur pada Allah Ta'ala. Tafakkur pada Allah Ta'ala bukan tafakkur zat sifat dah. Tafakkur pada makhluk kejadian alam. Tafakkaru fi khalqillah. Tafakkur kamu, berfikir olehmu pada makhluk kejadian yang dibuat oleh Allah Ta'ala ni. Wala tatafakkaru fi zatih. Jangan kamu tu berfikir pada zat Allah Ta'ala, jangan. Nah, kenapa? La tuhitu bihil fikrah. Tidak dapat meliputi pada pemikiran kita zat sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, tu lagi pula kalau kita pergi terak juga, pergi juga, lajak juga, melampau juga, tu fikir zat Allah Ta'ala di mana di fatuhliku, binasa agama kita tu jadi rosak. Nah, tu kadang-kadangnya jadi bawa iktikad perkara yang sesat, bukan kufur. Mana iktikad Tuhan di atas langit, iktikad Tuhan duduk di atas kursi, iktikad Tuhan duduk dalam tubuh manusia. Nah, hulul, menyerap masuk dalam sekalian makhluk. Makhluk ni ialah Tuhan, Tuhan tu ialah makhluk. Ataupun dia menyatu dengan Tuhan, orang panggil ittihad. Itu. Semua tu karuk maruk belaka. Ni. Tu kerana iktikad tidak betul. Wa harasa sawadal ibadi anil fasadi. Lagi. Panjang dia punya khutbah ni. Bila nak masuk ngaji tak tahu itu. Alhamdulillahilladzi ni'atah, pada kata as'adalaka lagi ni. Alhamdulillahilladzi, segala puji tu hak Allah Ta'ala belaka. Allah tu siapa? Alladzi, ilah Tuhan yang harasa sawadal ibadi anil fasadi. Allah Ta'ala ialah Tuhan yang menjaga sawadal ibad. Sawad dengan makna jami'ahum wa amatahu, mana sekalian mereka itu hamba-hamba. Nah, semua sekalinya hamba-hamba Allah tu Allah Ta'ala jaga anil fasad, daripada kerosakan. Tu. Tapi katanya almarhum Tok Guru hamba, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu, orang panggil dia Pak Suhamid Gunung.
Dia kata tiap-tiap dalam kitab-kitab tasawuf bila sebut hamba di sini walaupun guna dengan sirah jami' sekalian, tapi yang dikehendaki itu ialah hamba yang khusus. Hamba yang khusus. Nah, bukan hamba yang umum. Kita semua ni hamba Allah Taala belaka ni. Semua hamba Allah Taala. Ahlong, ahceng, lenglong, tenglong, semua hamba Tuhan belaka. Jok Bush, Obama, ke bergapo, Bill Clinton, ke bergapo nama tak kira. Semua hamba Tuhan belaka. Tak ada siapa dia kata hamba orang lain. Nah, kita pun mengaku kata dengan lidah kita tu hamba Allah Taala. Tapi betul ke tak Tuhan mengaku kita tu hamba dia? Gitu. Jadi hamba ni ada hamba yang khusus. Mana? Orang yang paling diwartakan oleh Allah Ta'ala dengan maqam ubudiyah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam. Itu Tuhannya sebut Nabi Muhammad ni hamba. Itulah maqam kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Apa? Bila seorang itu diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hamba. Hamba tu harus nanti. Maka sebab tu kita buat ibadat. Di dalam batin ibadat tu kena ada ubudiyah. Batin bagi ubudiyah, ubudah. Tu tinggi lagi. Jadi kita duduk semaya tu. Ibadat. Zahir ibadat. Rokok, sujud. Tanda kata kita ni tunai perintah Allah Ta'ala. Apa benar dalam ibadat kita tu ada sifat hamba, ubudiyah? Setengah-setengah orangnya semaya akad takbir Allahu Akbar, mulut duk pupak duk sebut nama Tuhan, hati dianya lara pak mana hala tak tahu. Hati dianya apa? Semaya kan orang tu, semaya kan orang ni, semaya nak tunjuk ke orang tu orang ni. Jadi artinya dia zahir saja menegakkan ibadat, batinnya tidak ada ubudiyah. Tu. Jadi kalau orang tu semaya kenapa? Nak pada syurga balasan baik Allah Ta'ala, tambuh pada neraka balasan buruk Allah Ta'ala. Itu dia panggil hamba. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddi. Tidak diperintah mereka itu hamba ibadat pada Allah melainkan ikhlas mukhlisi. Ikhlas mukhlisi itu wajib. Kita semaya ni kenapa? Nak pahala, tambuh takut ke neraka. Itu wajib. Tinggi lagi daripada ikhlas mukhlisin, ikhlas mukhlasi. Itu. Ikhlas mukhlasi inilah orang panggil, hak syaitan kata apa? Rabbi izzati, qala rabbi izzati kala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu mukhlasi. Katanya iblis, demi Tuhan, demi keagungan engkau hai Tuhan, pasti aku akan menyesak ke semua cucu cicit zuriat anak Adam, la ughwiyannahum ajma'in, semua aku akan melara ke semua sekali zuriat anak Adam, illa melainkan aku tak boleh nak melara, nak menyesak ibadaka, hamba-hamba engkau, minhum daripada mereka itu hamba engkau, mukhlasin, yang pelicing hati dia. Itu dia panggil ubudah. Tinggi tu. Dalam ubudiyah tu ada ubud, hamba semati. Tu ungkapan apa tu? Dulu gagak dulu kan ingat tak? Ilahila stulil firdausi ahla tu. Ada yang mau komen kata apa ni sesak ni. Tuhan aku tak layak masuk surga firdausmu, tapi aku nak tak sanggup bakar api neraka-Mu. Kata ni Mu'tazilah ni ya. Apa? Surga tak segi, neraka pun tak segi. Lepas tu manzilatun baina manzilataini, duk tengah dia kata di antara dua tempat. Dia tak faham, tu bukan akidah. Itu orang panggil kalam syair, kalam orang-orang yang mabuk cinta, mabuk rindu dengan Tuhan. Pun nyanyi lagu lah, dah. Barat tak logik belaka dengan kepala otak lagu tu. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Ada gelora berapa mata? Ada sinar berapa mata? Mata tepek gawe gitu. Nyadek ni gelora berapa? Tapi tu kalam orang mabuk rindu, mabuk cinta. Lagu tu lah kalam orang sufi. Orang sufi tu kalam dia lagu tu. Jadi jangan kita hukum dengan ilmu akidah. Ilmu akidah Mu'tazilah memang. Akhirat kelak ada 3 tempat. Syurga, neraka,
manzilatun baina manzilataini. Satu tempat di antara dua tempat. Bukan orang sufi maksud tu. Orang sufi maksud kata apa? Nak aku amal ibadat bukan kerana nak ke syurga, tamak ke syurgamu. Dah bukan kerana takut dengan kamu, tapi kerana-mu liyuriduna wajhah. Itu. Kan dalam Quran sebut wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah olehmu bersama dengan orang yang menyeru manusia kepada Allah semata-mata kerana zat Allah, tidak kerana lain. Tu kayak kita kan tidak banyak kerana nak ustaz. Kerana apa? Kalau mengajar ke surau ke masjid kerana salah raut kata ni. Tu kalau tebak dia nak kuat mengajar kata ni. Kalau nipis dia nak berhenti mengajar dah. Kalau salah tak beres bulan depan cuti dah. Tengok. Ni ada tujuan lain. Tujuan tu rorak dunia hak paling hina lah. Dunia daniyah. Hina. Tinggi lagi pada tu. Iaitu mengajar nak apa? Pahala Allah Ta'ala. Tu tanggungjawab sebagai orang ada ilmu, menyebarkan ilmu. Itu nak laginya kerana nak redha Allah Ta'ala semata-mata. Tu tinggi, ubudah. Jadi orang ni lah orang panggil arif billah. Orang yang hamba-hamba yang khusus. Hamba khusus lagu ni lah hak Tuhan kata kau syaitan iblis kata, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku. Hamba-hamba mana? Kita. Dok lola lah. Hamba-hamba hak khusus tak ada. Laisa laka alaihim sultan, tidak ada bagi engkau hai iblis mudarat atas mereka itu hamba-hamba yang khusus. Hamba-hamba aku yang khusus tadi itu. Tidak ada apa? Sultan, kekuasaan. Mu tak akan mampu nak khianat, nak khianat dan sebagainya, nak hasut kau. Kita jangan kata setan. Diri kita sendiri pun lembek lotek dah, nafsu kita sendiri. Jangan kata setan. Setan tu bukannya hak jahat sekali. Setan tu tukar tiup je. Tukar perangai, tukar kipas. Hak jahat sungguh-sungguhnya ialah diri kita sendiri. Tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha. Jaga olehmu nafsumu. Jangan kamu berasa aman dengan tipu dayanya nafsu. Kenapa? Li'anna nafsal insan, karena sesungguhnya nafsu seorang manusia. Hamba ni manusia. Nafsu hamba seorang ni akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana. Lebih keji, lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Nampak ya subhan sanggup panggil kau berapa ni, nafsu hak ada dalam tubuh ni lebih jahat daripada 70,000 ekor syaitan lagi. 7,000 ekor syaitan, bukan 70,000, 70 syaitan. Apa? Tu lebih daripada 70 ekor syaitan lagi. Itu 70 ekor syaitan tu jahat ambo lagi. Tu samsing tak samsingnya nak sia. Tu tengok. Dia sungguh. Sebab itulah tak ada sejarah makhluk Tuhan yang mengaku Tuhan ni, tak ada, melainkan nasia. Jin, siapa jahat kali? Iblis. Iblis tak mengaku Tuhan, tak mengaku. Jahat dah iblis itu. Tapi pernah ada rakaman iblis mengaku Tuhan? Tak ada. Iblis kata khalaqtani mu wa aku. Dia kata Tuhan tu khaliq, dia tu makhluk. Tapi sejarah manusia ramai mana? Perang namru korung nih kayak lagi dajjal bu ana rabbukum ngaku Tuhan. Itu ni tu nak kata nafsu kita nasi itu sudah rasa jauh sangat lah, maknanya kita dengan setan tu jahat kita lagi lebih pada 70 ekor setan. Itu jadi hamba di sini makna hamba yang khusus. Wa harasa sawadal ibadi, Allah Ta'ala ni Tuhan yang menjaga sekalian hamba-hamba Allah yang khusus, yakni auliya illah anil fasadi, daripada rosak. Tu dipanggil mahfuz. Para wali itu dipanggil mahfuz, bukan maksum, mahfuz. Beza mahfuz dengan maksum apa beza? Maksum ni maknanya tak buat dosa. Tu mustahil pada akal dan pada adab mereka buat dosa. Ini Tuhan pelihara sungguh. Kalau ada berlaku orang panggil macam cerita-cerita Nabi tu Nabi ni nampak macam buat kesalahan, itu bukan
kesalahan seperti kita. Hasanatil abrar, sayyiatil muqarrabin. Itu kemah dalam ilmu tauhid tu. Nah, basic tu fazal. Adapun mahfuz artinya Allah Taala jaga. Serta berlaku para aulia wali ni melakukan kesalahan. Berlaku wali zina, wali curi, wali ada berlaku. Tapi segera bertaubat, selalu bertaubat. Ha itu. Ha tu man apa? Dalam hadis sebut tu. Kaman la zambalahu. Nah, dalam hadis sebut dah ni. Siapa dia yang bertaubat daripada dosa, nah, maka seperti mereka yang tidak punya dosa. Ke kita ke bila ada dosa ke kecil ni. Nah, kayak buat pula apa. Ataupun buat dosa besar betul. Tak apalah, semula taubat. Panjang lagi rasa umur ni. Kita lagu tu. Nah, orang wali tak pak jatuh dosa taubat selalu. Nah, nangis-nangis dengan Tuhan sungguh. Tu orang panggil mahfuz. Kenapa? Bukan makna mereka ni tak buat salah langsung dah. Mereka buat dosa, mereka manusia biasa kan. Tapi mereka mahfuz. Apa? Dipelihara Allah daripada kerosakan. Itu dah. Wa habasa muradaz zuhadi 'ala sadadi. Imam Ghazali puji Allah Taala lagi. Allah Taala Tuhan yang menghabas, makna menahan, memenjarakan. Itu makna habas. Memenjara, Tuhan yang telah memenjarakan atau menahankan muradaz zuhadi, akan tujuan-tujuan orang yang zuhud. Maksud orang-orang yang zuhud. Apa makna orang zuhud? Orang yang dunia dia tu duk tapak kaki, duk tapak tangan dia, tidak buhlah hati. Itu makna orang zuhud. Bukan zuhud ni pakai piyah cari baju, cari piyah serba petik sawah busuk bangat. Itu bukan zuhud, tu ngotor dia panggil. Atau zuhudnya lah piyah hitam lengit ni petik sawah. Nah, bang busuk bangat. Tu ngotor panggil bukan zuhud dah. Zuhud ni sifat hati. Nah, sifat hati. Tu apa? Orang yang zuhud dipanggil zahid. Orang yang apa hati dia tu tidak ada dunia memeluknya. Nah, walaupun dunia itu ada dalam kepunyaan tangan dia. Tengok macam para-para sahabat kan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman lebih-lebih laginya. Mereka ni orang kaya-kaya. Tapi dunia ni duk tapak kaki, duk tapak tangan. Nah, tak ada berasa saya apa. Nah, tu. Bila Nabi kata, Tuhan kata, anfik yunfaqu alaika. Allah Ta'ala firman dalam hadis kudusi. Nah, riwayat Bukhari Muslim. Tuhan kata dalam hadis kudusi, anfik, infak olehmu, yunfaqu alaika. Allah akan infak pada kamu. Beru selalu dah sahabat. Tak fikir apa dah. Tu. Kayak kita, kan tak gitu. Kita kan. Kita ni banyak teori lain daripada teori hak Tuhan, ajaran Tuhan. Tu teori manusianya kan. Kalau mu nak kaya, mu nak senang, menabunglah, sipellah, kedekuklah, kikirlah. Nah, nescaya kamu kaya. Tengok. Enggak menabung gitu kak. Nah, beribu-ribu bulan-bulan sipel. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Poh apa keras itu? Oleh sesing pun dia. Boleh ke anak cucu cicit dia? Nah, pas masa duk nabung tu, hijau bukan main. Bersising lengeh, bercawak kota. Tak ada nak cara anak bini ni. Agama lagu mana dah tu ni. Kan anak dia tak reti agama berapa. Tu saka kan anak joli. Nah, anak enjoy. Mampu dapat aku pada muka, aku kaya lah ni dah tu ni. Kalau lagu tu kita nak. Islam tak gitu. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa yang mu impak, mu wakah, mu sedekah daripada hak baik-baik, maka Tuhan ganti. Nah, gitu. Nak kaya mu kena sedekah. Nak jutawan mu kena infak, hak pelik. Nak kaya kena buat tubik. Hak tu hak Islam. Hak nasianya nak kaya sipeh. Kan pelik dah tu. Nah tu ni. Hak balik. Pak kita pun infak juga cuma kan bukan min khairin. Nah, ingat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma
tu hibur. Tak mencapai kebaikan hak mu buat tu tak akan dikatakan buat baik sehingga mu infak benda hak mu suka. Kita pergi ke Darucik beli barang. Suka ke kita kalau orang nyucu baki duit seriak koyok. Nah. Lepas tu blender pula tu. Letak mana? Tahu letak celok tiok dia, tahu. Nak itu ni. Maka jangan kita sedekah ke masjid duit lagu tu. Nyanyo kau orang masjid nak kutip pula. Wui hak molek sikit gak, hak baru tu big bang tu hak kerah kejong tu ni. Tu ni dok hak lipat buh lah sarung coli mana hak tu big. Nak pak baru bubuh Allah. Dak tu ni. Jangan. Wui hak molek hak comel sikit. Biar tak banyak tak apa. Sia tak apa. Yang penting ikhlas. Itu yang penting ikhlas. Nah. Tu. Jadi orang zuhud tu maknanya hati dia tu tak sibuk dengan dunia Hati dia tu tak sibuk dengan dia. Walaupun dunia tu ada pada diri dia, ada, kaya dia. Nah, tapi hati dia tu tak sayang ke dunia. Ni orang zuhud. Orang mari rumah dia bawa air, dia suruh letak tangga tangga rumah. Orang mari seguni pula emah, letak tangga rumah. Sama di dia arang dengan emah tu lebih kurang. Tahik dengan baja dengan duit-duit ni sama bagi dia. Kita tak sama ke. Orang mari seguni tahik baja tu. Gapo tu? Tahik baja. Untuk itu. Nah, mari seguni duit. Gapo tu? Duit ni ustaz. Yo ko. Lain kata. Masuk nyak-nyak jangan kau tahu. Tutup nyala semua. Berapa? Lain itu. Tu orang tak zuhud dia panggil. Nah. Orang tak zuhud. Baik, habis. Jadi Allah Taala yang menahankan tujuan-tujuan orang zahid, orang zuhud ni ala sadadi di atas kebenaran. Tengok. Nah, kalau dalam kitab kita tu anis sadadi. Hak lebih orang panggil lebih, orang panggil kena sikitnya alas sadadi di atas kebenaran dah. Dalam kitabnya tulis wahabasa muradaz zuhadi anis sadadi, betul tak? Moleknya alas sadadi, atas kebenaran, atas betul. Sadad maknanya betul. Tu. Wa khallasa ashbahal muttaqina min zulamish syahawati. Imam Ghazali kata lagi, segala puji hak Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala ni ialah Tuhan yang khallasa, mana yang mempelicingkan. Tu makna khallasa, yang mempelicingkan. Nah, ashbahal muttaqin. Tu akan segala apa? Ashbahal muttaqin, akan segala akan segala orang panggil relung-relung hati jiwa-jiwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah min zulamish syahawati, daripada kegelapan syahwat nafsu keinginan. Itu Allah Ta'ala lah Tuhan yang mempelicingkan segala relung-relung hati bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya orang tu kalau nak uyah hati dia tu Allah Ta'ala pelicing, Allah Ta'ala cuci, Allah Ta'ala bersih, maka dia kena bertakwa. Sebab tu tiap-tiap Jumaat duk saya semua ittaqullah kan saja tu. Kita belum ittaqullah tu muat dah. Mana Tok Bila kata innallaha wa malaikata, wah masuk waktu tidur dah ni. Tu bergerak. Padahalnya Tok Bila kata innallaha wa malaikata tu sebenarnya hikayat perintah Allah. Selawat ke Nabi. Sebab itulah kita bila dengar semula-semula kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat ramai-ramai, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Gitu. Bukan wah ngantuk. Apatah lagi tu khatib naik ittaqullah tak dengar dah. Tu bunyi je tu nak azan dulu ke mana? Tak. Bakal bedah lalu dah. Beres. Baik. Bila orang tu takwa Allah, apa takwa Allah? Imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang Tuhan suruh dengan ikhlas, tinggal apa yang Tuhan tegah. Senang tu kita sebut cakap tu nak buat je tak payah Mulut syarah mudah laka.
Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Seminit tak apa, berapa saat lah. Tapi nak boleh ke buat tu kena ngaji. Nah, tak tahu hak mana Tuhan suruh, hak mana Tuhan tegur. Nak tahu lagu mana kalau tak ngaji. Dia ingat Tuhan suruh, Tuhan tegur. Nah, dia ingat Tuhan tegur, Tuhan suruh. Ha, siap kita. Terbalik kuat habis kalau tak tahu. Batu Imam Ghazali dalam kitab hak akhir sekali dia karanya Minhajul Abidin. Nah, sini ada juga ngaji kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali sebut aqabah yang pertama. Halangan seorang ni nak jadi hamba Allah yang pertama ialah aqabatul ilmi. Halangan roblok ilmu. Ha tu paling tinggi sekali. Kenapa? Karena tanpa ilmu habis saja. Tak usah duduk nak macam warok lah. Nah, tak warok. Kalau tidak ada ilmu. Maka sebab itulah mengaji ni kita kena niat nak mengaji sampai mati. Itu pesan Tok Guru almarhum Tok Guru Pak Samit Gunung ngaji sampai mati. Ambo pun niat nak ngaji sampai mati. Sebab tu sudah isyak ni balik cepat-cepat pondok ada kelas pula, ngaji pula ambonya ada sini. Duduk masjid ni muzakarah dengan jemaah masjid, balik ngaji pula. Gitulah niatnya nak ngaji sampai mati. Begitu. Tu Allah Ta'ala mempelicingkan relung-relung hati orang yang bertakwa ni min zulamis syahawati, daripada kegelapan keinginan nafsu. Tu memang ditasybih kau yang panggil syahwat tu dengan kegelapan. Dan bahkan akhirat esoknya syahwat kita tu sebanyak mana hak kita ikut di dunia ni. Syahwat ni mana keinginan. Sebanyak mana hak kita ikut keinginan nafsu kita di dunia ni, sebanyak itulah akan jadi kalali dia panggil. Pengait-pengait ketika mana kita meniti di atas titian sirat. Tu tengok kau tu nak, tengok kau ni nak, comel berkenan. Jadi kalali apa pengait kita bila kita nak meniti di atas titian sirat. Tengok. Wasaffa, dan Allah Ta'ala juga ialah Tuhan yang menyucikan, membersihkan, menjernihkan. Itu mana? Wasaffa, dan Allah Ta'ala ni Tuhan yang menyuci, yang menjernih arwahal muqinina an zulamis syubuhati. Allah Ta'ala menjernihkan segala roh-roh orang yang taat pada Allah. Muqinin, maknanya orang yang taat pada Allah Ta'ala. Orang duduk buat di tangga, taat apa Tuhan buat, apa Tuhan suruh, dan taat tinggal apa yang Tuhan cegah. Taat ada dua. Taat kok balik suruh, taat kok balik cegah. Nak taat dua-dua. Jangan semaya pun semaya, rogo pun rogo, tak jadi gitu dia ni. Semaya pun semaya, judi pun judi, tak jadi gitu. Nah, semaya benar Tuhan suruh, judi Tuhan tekah. Nak taat dua-dua. Jangan taat sebelah, jangan. Dia ni. Semaya pun semaya, riak pun riak. Ada jadi kat kita. Semaya pun semaya, ujuk pun ujuk. Semaya pun semaya, takabur pun takabur. Itu dosa hak jenis tak nampak kepala, sebut rogo ke, minum arak ke, judi ke, hak tu semua orang nampak lakon dengan kepala dia ni. Besar zahir dia. Tapi hak selaginya ialah bahasa hak tak nampak ni, hak dalam perut kita ni. Itu. Hak dalam perut ni hak bahaya dia. Hak Nabi kata la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tak akan masuk syurga mana-mana orang yang ada dalam perut pedar dia tu sebesar zarah sifat kibriya, takabur. Tengok. Mana? Ana khairum minhum. Aku lebih baik daripada semua. Rasa lagu tu dia ni. Rasa aku baik lagi. Aku setak juga. Aku syekh, aku tok guru. Siap. Hanya hanya keluar ni. Banyak. Tu jadi Allah Ta'ala yang menyuci, yang menjernihkan roh-roh orang yang taat. Muqinina, mana orang yang taat perintah Allah, menyuci, menjernih an zulamis syubuhati, daripada kegelapan kesamaran. Mana kesamaran yang diserupakan dengan kegelapan. Itu. Tu kesamaran yang diserupakan dengan kegelapan. Apa? Bila gelap sama tak? Sama. Tu tutup lampu gapo. Nampak siapa? Sama tak nampak. Itu syubhat yang diserupakan dengan kegelapan, kesamaran. Artinya orang yang taat kata Allah Ta'ala, roh-roh dia tu tak ada kesamaran, tak ada kegelapan, bahkan cerah, bersih, bersinar-sinar, bercahaya. Gitu. Lebih terang daripada cahaya matahari, cahaya lampu lagi, cahaya bulan lagi. Itu. Wa qabila, dan menerima Allah Ta'ala yang
Imam Ghazali puji itu ialah Allah Tuhan yang qabila a'malal akhyari. Allah Ta'ala yang menerima akan segala amalan-amalan orang-orang khair, orang-orang akhyar, segala orang-orang yang baik-baik. Orang baik-baik ni biada'is salawati, dengan menunaikan segala sembahyang-sembahyang. Jadi kalau orang itu tak semaya, mana orang itu tak baik dulu lagi. Nah, ni tak semaya wali apa? Kuali panggil. Nah, boleh atau tak semaya tu wali. Ada dulu di Kota Damansara tu ngaku Syekh tarekat. Ni banyaklah orang ni beri sangat tarekat. Almarhum Tok Guru dulu ya besar sangat. Kalau orang mari ambil tarekat, nak ambil tarekat, dia kata ngaji dulu ya. Terus duduk gaduh ambil tarekat gapo. Nah, teh baca je, baca teh nak ngap. Bismillah. Petai lagi alhamdulillah kan. Tak sampai tu alhamdulillah. Kanak bodoh wala darling wala bowling. Betul syariat ni dulu. Nah, ngaji akikah ahli sunnah wal jamaah biar kemah berdarah daging. Betul syariat, amal, adab, akhlak. Kau tu lembek lotek dah kita nak amal. Nah, tu cara Tok Guru amal dulu gitu. Karena dia duk pergi kata Imam Sulaiman Ad-Darani kata bukan, kata Imam Abi Madian pada kurun ke-6, fa'lam anna tariqata hadzal qaum darisatu. Ketahuilah olehmu akan bahawasanya jalanan ini kaum sufi pada kurun yang ke-6, kurun ke-7 hacul lebu ni mana nak cari hak intan berlian sungguh susah. Hak banyaknya batu kotor tapi saluk supaya intan berlian. Bahawa orang hak tak tahu hak asli, hak original dengan hak loko, nah hak cak kodi, nah. Kena tipu situ. Nah, intan berlian ni mahal. Sebutir kecil halus ini berapa juta? Nak batu bukit itu selori berapa ratus ya baru. Tapi dia mau saluk serupa dengan intai belia. Kalau orang tak reti, nampak serupa intai belia dah ni. Nah, pakai nak kena tipu gitu. Jangan. Nah, ada. Tok Guru yang tak semaya. Bila tak semaya tu kan, anak murid tanya kenapa imam tak semaya, panggil imam. Syekh dia yang panggil imam. Jawabnya Tok Guru dia. Jawab tu macam kitab Jawi lama ya tu. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Ada bermula juga. Nah, jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Wah, aduh, kemah nampak ayat. Ada ni macam kalam-kalam orang tinggi-tinggi lah. Kata orang wali-wali. Padahal kalam tu kalam kufur, kalam kafir tu. Kalau orang mengaji basic sifat 20, boleh nyepak lalu. Ni bukan wali, kuali ni. Nah, apa? Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Tu fahaman siapa? Itu fahaman falsafah. Bisalasatin kafaral pala sifatul ida idh ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara ulama ahli sunnah wal jamaah kafirkan puak falasifah. Apa? Kerana mereka ingkar 3 perkara tadi. Padahal perkara tu sabit qat'i dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Mana? Ilmun bijuz'iyyin. Ada falsafah kata ilmu Allah Ta'ala kulli saja. Allah Ta'ala tahu umum. Allah Ta'ala tahu rambut, tahu. Berapa helai rambut, Tuhan tak tahu. Kafir falsafah. Wa hudusu awalimi, baharu alam, falsafah kata bikidamil alam. Alam ni qadim, sama dengan Tuhan juga. Nah, Tuhan qadim, alam ni qadim. Gitu. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dibangkit manusia ni dengan jasadnya sekali, padahal dulunya dia ialah mayit, bangkai mayit. Falasifah kata dak, kalaupun dibangkit hanya roh saja, tidak dengan jasad lagi. Tengok. Sebab tu almarhum tu Haji Soleh Pondok Sik Yusai ke, ngajilah sungguh-sungguh sifat 20 ni, jangan waktu bulan, jangan waktu main-main. Pegangnya kita ni basic. Kalau orang mengaji basic gini, tengok. Syekh tarikat hak mengaku syekh tarikat, bukan tarekah, tarikat tadi tu. Syekh tarikat, bukan syekh, syekh. Nah, syekh lagu ni boleh tapal kata syekh apa ni? Basic tak lepas berdoa. Ya bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Ngaji di mana? Ngaji dengan Aristotle, Aflatun. Popok falasifah.
Nah, tu tengok dah. Apa tu sifat 20 sangat penting. Jangan buat main-main ilmu tersebut. Baik. Tak tak semaya dia. Tak semaya. Lepas tu walipo tengok ni. Nah, tu orang baik ni orang yang sembahyang. Tapi tiap-tiap orang sembahyang tu belum tentu orang baik gitu kan. Kalau tak sembahyang, yakin cerak dah tak baik gitu. Hak sembahyang pun belum tentu baik lagi dah tu ni. Tu. Baik, habis itu kemudian kita sambung semula pula wa ayyada khisalal ahrari bi asaddis silati. Dan Allah Ta'ala tu pula ialah Tuhan yang menolongkan akan beberapa perkara bagi orang-orang yang merdeka dengan bagai-bagai anugerah yang halu-halu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.